Faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Saya hormati lagi dikasihi Al-Fadhil Ustaz Kamarul Hafiz, seluruh kepimpinan surau kita, yang saya raikan tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan dan segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa tuan-puan, pagi ini kita sekali lagi diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan kitab kita, kitab Paku Iman, muka surat 3. InsyaAllah pagi ini kita akan bincang topik baru, iaitu pembahagian hukum akal. Kita akan bincang pembahagian hukum akal dan juga kepentingan untuk kita memahami hukum akal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula hukum akli. Jadi dalam ilmu tauhid, tuan-puan, antara topik yang penting sebelum kita bincang ciri ketuhanan, sebab kandungan utama ilmu tauhid membincangkan berkaitan dengan ciri-ciri ketuhanan. Itu pendekatan ataupun metodologi Asy'ari ataupun Mansur Al-Maturidi. Jadi pendekatan yang dirumuskan oleh iman Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Asy'ari ini mengenal Tuhan melalui pendekatan ciri yang ada pada Tuhan. Jadi kita fokus dalam kitab kita ini 13 ciri induk. Ada setengah kitab 20 ciri induk. 20 dan 13 itu angka yang induk. Bukan maknanya ciri Tuhan ini terhad kepada 13. Bukan. Sebab itu argument yang dibuat oleh firqah ataupun kumpulan lain, dia condemn, dia kata Asy'ari merumuskan 13. Dan seorang lagi Imam Mansur Maturidi dia rumus 20. Dia kata sebenarnya sifat Tuhan bukan 20. Betul. Sebab itu kita sebut induk, ciri induk. Bukan makna Tuhan ni ada 13 ciri dah. Yang kita duduk bincang ni ciri asas yang ada pada Tuhan, yang sekurang-kurang mesti kita kenal at least 13. Apabila kita tahu maklumat tentang Tuhan sekurang-kurang 13 ciri, dinamakan kita ini orang yang kenal. Sebab kita nak mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan melalui pendekatan kenal ciri, bukan kenal diri. Diri kita tak boleh tengok, diri kita tak boleh nak dengar, nak sentuh tak boleh, nak dengar tak boleh, nak cium tak boleh collect dengan data info ini dengan panca indera, tak boleh. Jadi kita mengenal melalui ciri yang ada pada diri dia. Itu pendekatan yang diasaskan ataupun yang dirumus. Yang dirumus ni maksud yang disusum oleh Imam Abu Hasan Asy'ari yang berada di dalam Quran dan hadis, supaya lebih sistematik dan mudah untuk kita faham.
Mudah untuk kita faham. Supaya kita tak mengambil masa lama nak bincang satu persatu dengan Quran. Buka Quran, tengok mana panggil ayat-ayat ketuhanan untuk kita mengenal Tuhan. Itu lama masa. Baik. Jadi topik yang permulaan ataupun penting sebelum kita mengenal Tuhan, nama dia ialah hukum akal. Kita nak bincang pagi ni. Baik. Kenapa kita nak kenal Tuhan, nak kena belajar hukum akal? Hukum akal ni panggil sifir. Macam kita belajar matematik, dia kena belajar sifir. Kalau tak belajar sifir, memang kita fail operasi. Tak payah bagilah operasi, tak akan keluar result. Tak akan keluar jawapan. Sifir, tolak tambah, tak tahu. Itu basic. Begitu juga mengenal Tuhan, dia ada sifir basic dia. Kita akan guna setiap ciri Tuhan, nak guna sifir ni. Ini kepentingan mengenal hukum akal ataupun pandai membuat keputusan dengan akal, kerana setiap ciri Tuhan, kita akan buat keputusan menggunakan akal. Tetapi bukan akal semata-mata. Kalau akal semata-mata, itu bukan ahli sunnah. Itu Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah ini syarat untuk mengenal Tuhan dua. Pertamanya, sempurna akal. Kalau akal tak sempurna, tak wajib kenal Tuhan. Yang keduanya, ada bimbingan wahyu. Turunnya panduan syarak. Cukup dua ini, baru boleh kenal Tuhan. Orang jahiliah, kenapa dia tak kenal Tuhan? Kerana tak ada bimbingan wahyu. Sistem syariat belum diturunkan. Jadi tempoh yang kita bincang dulu, tempoh disebut sebagai zaman jahiliah, 450 tahun ataupun 500 tahun, tu ada khilaf itu. Kenapa mereka tak kenal Tuhan? Kerana mereka tidak diturunkan panduan mengenal Tuhan. Itu dipanggil wahyu. Walaupun akal mereka bagus, akal mereka genius, tapi mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Jadi, untuk mengenal Tuhan, mesti cukup dua syarat. Akal yang sempurna dan juga panduan syarak. Sebab itu kita bincang pagi ni tuan-tuan, kita bincang hukum akal yang dirumus oleh wahyu, yang dibimbing oleh wahyu, yang ditetapkan oleh peraturan syarak. Bukan makna semata-mata akal tanpa bimbingan wahyu. Itu bukan. Baik. Itu kita dah tahu kepentingan hukum akal ini untuk kenal dia dan akan digunakan setiap ciri ketuhanan, kita akan guna sifir ini. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula hukum akli. Bermula hukum akli itu terbahagi ia hukum akal itu atas tiga bahagi. Tiga bahagi ataupun tiga jenis hukum akal. Pertamanya, baik, sebelum kita nak bincang pertama, dia ada tiga je. Kita nak tahu dulu hukum akal, hukum itu dan akal itu. Dan apa beza dengan adat? Sebab hukum ini asasnya dia ada tiga saja. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Tiga. Tiga tu kita kena tahu perbandingan, itu perbezaan dia. Supaya kita tak tersilap menhukum. Tu. Hukum ini dalam bahasa Arab dan dah dijadikan bahasa kita. Orang Melayu pun biasanya dia guna hukum juga. Hukum syarak, hukum adat. Jadi hukum itu dia panggil isbatun amrun bi amrin au nafyuhu anhu. Hukum. Menetapkan. Bahasa kita panggil membuat keputusan. Sebab tu kita selalu guna decide. Kena buat keputusan. Sebab tu akal manusia ini, dia salah satu fungsi dia selain daripada analisis ataupun berfikir,
dia akan membuat keputusan. Selepas dia fikir, dia akan buat keputusan. Itu peranan dan fungsi yang Allah beri kepada akal. Jadi, hukum itu, dalam bahasa Melayu kita, ialah menetapkan. Isbatun amrun bi amrin. Menetapkan sesuatu tu, suatu benda tu, dengan suatu benda yang lain. Apabila kita kata menetapkan, kita buat keputusan. Menetap, yang ini mesti, tentu, confirm. Itu dipanggil keputusan. Mesti itu keputusan. Tetap itu keputusan. Tentu itu keputusan. Confirm itu keputusan. Au nafyuhu anhu. Ataupun dia nak nafyuhu, nafi. Anhu, daripadanya. Dia nak menafikan, tadi menetap, buat keputusan dengan confirm, pasti, tentu. Satu lagi keputusan yang dia buat, nafi, tidak. Tidak. Mesti tidak. Tidak juga keputusan, tak. Dia panggil nafi, keputusan yang dia buat. Jadi kesimpulannya, sebelum kita nak bincang 1, 2, 3 ini keputusan yang macam mana, umumnya, hukum itu ialah keputusan yang kita buat. Sama ada bentuk keputusan itu kita panggil pasti, ya, ataupun tidak, nafi. Mesti, ataupun ya, ataupun confirm, ataupun tidak. Itu keputusan tu. Nak ke tak nak? Boleh ke tak boleh? Betul tak betul? Dan keputusan inilah, kalau dibuat oleh akal, kita panggil hukum akal. Kalau keputusan itu dibuat oleh syari', syari' ni Allah. Dibuat oleh Allah, ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah kata mesti buat, wajib. Allah kata jangan buat, haram. Allah kata elok buat, sunat. Itu keputusan. Sebab tu keputusan syarak, prinsip dia ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, haruh. Itu keputusan hukum yang digubal, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Kalau keputusan itu dibuat oleh Allah, dipanggil hukum syarak. Ada 5. Kalau keputusan itu dibuat oleh akal kita, siapa yang decide kita? Maka dipanggil hukum akal. Hukum akal dia bukan 5, dia ada 3 je. Kita nak bincang ini. Yang jenis mesti, jenis tak, jenis boleh. Itu je, bukan bayar pun. Tapi yang kita kena belajar ini sebab hukum akal yang kena pandai buat melalui pertimbangan syarak. Ini bimbingan syarak. Bukan total kita menggunakan akal. Kalau menggunakan akal sepenuhnya tanpa syarak, tak perlu belajar. Dia hantam je. Ada tak Tuhan? Tak ada. Boleh dia cakap tak ada Tuhan. Sebab akal ini dia boleh berperanan dan berfungsi sangat bebas. Bebas, ikut dia nak dia fikir macam mana pun. Sebab tu etis, dia menggunakan akal, dia tak ada Tuhan. Dia tak nak terikat dengan hukum syarak. Dia tak nak dikongkong. Dia tak suka dikongkong. Kerana peraturan itu mengikat manusia. Dia panggil peraturan syarak. Dan ada satu lagi, hukum itu, keputusan itu dibuat berdasarkan kebiasaan berlaku. Dipanggil hukum adat. Pengulangan yang berlaku, kebiasaan berlaku. Biasa kalau dahaga minum, hilang dahaga. Itu kebiasaan. Kalau makan, hilang. Kebiasaan. Itu dipanggil hukum adat. Kalau keputusan yang kita katakan, biasanya, kalau makan ni mesti kenyang. Mesti itu. Mesti kenyang tu hukum apa? Syarak. Bukan. Akal. Bukan. Adat. Sebab akal pun kita panggil mesti. Syarak pun kita panggil mesti. Mesti syarak panggil wajib lah. Adat pun mesti. Kalau makan 2 pinggan, biasa standard lah. Kenyang lah. Saya tak kenyang lagi. Saya 3.
Tapi nisbah dia 3 mesti kenyang. Nisbah kita 2 mesti kenyang. Itu dipanggil hukum adat. Jadi kita ni nak kena pandai, pagi ni tuan-puan kita nak bincang, kita kenal hukum akal, kita pandai buat keputusan dengan akal, dan kita pandai perbezaan dengan hukum adat. Kalau orang tak tahu hukum akal tuan-puan, dia guna hukum adat semata-mata. Dia tak boleh beza di antara tak logik akal dengan tak logik adat. Tak boleh beza. Itu bahaya. Jadi kesan. Tak boleh beza di antara hukum adat dengan hukum akal, ada kesan dalam syarak. Bahaya. Sepatut tak logik adat. Berlaku perkara luar biasa, luar adat, tiba-tiba dia sebut tak logik akal. Itu salah. Kerana akal logik. Berjalan di atas udara, tuan-puan. Logik dan akal. Logik. Akal bebas untuk menghukum. Boleh. Akal kata, apa susahnya? Burung boleh terbang. Takkan kita tak boleh? Yang tak boleh itu adat. Adat itu luar adat. Dia panggil luar biasa kalau kita berjalan pagi tadi daripada rumah atas udara berjalan. Ustaz datang apa tadi? Jalan kaki je. Kok mana? Nuh, atas. Lain macam. Lain macam tu luar biasa tu. Kita biasa berjalan di bawah je. Sebab itu, orang yang tak faham hukum akal, dia menolak perkara luar biasa berlaku kepada Nabi dan berlaku kepada wali Allah. Para wali Allah karamah, Allah tunjukkan karamah. Luar biasa. Karamah ni perkara yang mencarikan adab. Perkara yang berlaku mencari ni mana luar biasa daripada adab. Daripada kebiasaan. Itu boleh, hukum akal menghukumkan boleh berlaku. Nabi Isra, Nabi Mi'raj, dalam waktu yang sangat singkat, yang sepatutnya Nabi pergi dalam tempoh sebulan pergi sebulan balik, Nabi pergi dalam tempoh juz'un minal lail, hanyalah seketika daripada malam. Boleh? Ya, akal putuskan boleh. Ada? Tak logik ada. Inilah sahabat Nabi, apabila Nabi turun cerita Mi'raj, ada yang menolak sebab dia fikir adab. Ada yang menerima sebab dia fikir akal. Boleh. Syarak tu kena bimbingan syarak. Baik. Habis, 3. Jadi kita dah tahu, keputusan ini boleh dilakukan oleh 3. Kalau keputusan itu dilakukan oleh akal, kita panggil hukum akal. Keputusan itu dikeluarkan, dibuat oleh hakim dia syarik, dipanggil hukum syarak. Kalau hakim itu dibuat oleh adat, kebiasaan ini, kita panggil hukum adat. Baik, settle. Kita nak tengok fokus, pagi ni hukum akal, ada 3 sahaja. Dan pertamanya hukum akal tu, daripada 3 tu, daripada 3 tu, hukum akal tu, namanya wajib. Wajib. Ni larah bahasa akademik. Nanti kita tukar bahasa kita, sebab bahasa kita nak buat keputusan dengan bahasa kita. Wajib. Wajib ni dengan bukan hukum akal. Wajib ni dia panggil akal hukum. Cuma kenapa ulama buat wajib? Ni kena takdir. Makna wajib ini sebenarnya terjemahan daripada wujubun wajibun. Wajib itu bukan hukum akal. Wajib itu dipanggil benda yang akal hukum. Perkara yang akal hukum. Dalam bahasa akademik dia panggil muta'alaq bagi hukum. Yang tu kita tak faham. Bahasa kita dia panggil benda. Akal ini dia akan putuskan, dia kena ada benda baru dia boleh putuskan. Bukan putuskan tak ada benda apa. Tiba-tiba buat keputusan tak ada benda. Tu gila. Ni akal yang waras ni. Dia kena ada benda. Ini benda. Ini akal akan buat keputusan. Apa akal nak hukum dengan benda ini? Mana ini dipanggil wajib? Benda yang akal hukumkan. Benda yang akal akan buat keputusan berkaitan dengan benda ni.
Yang hukum apa? Hukum akal ialah wujubun, mesti. Mesti itu akal. Apabila kita buat keputusan terhadap benda, lahir keputusan. Apa dia? Mesti. Orang cakap tuan-puan, orang tanya kita. Contoh tuan-puan. Hukum akal, hukum tu kita nak bincang hukum. Bukan benda lagi. Tapi perbincangan kita melibatkan dua benda. Pertama hukum, yang kedua benda. Sebab kita nak hukumkan, nak buat keputusan berkaitan dengan benda. Cuma kita kena pandai buat keputusan. Apa benda tu? Kita akan belajar dua. Pertama, objek, yakni makhluk. Keputusan terhadap makhluk, kita kena pandai buat. Yang kedua, paling pentingnya ialah ciri ketuhanan. Setiap ciri ketuhanan, kita kena pandai buat keputusan. Allah Ta'ala bersifat, dia sebut dalam Quran, Inna Allaha sami'um basir. Allah Ta'ala ini mempunyai sifat pendengar. Apa keputusan yang kita kena buat? Apa pengakuan yang kita kena buat? Pengakuan itu dalam hati kita dengan apa? Dengan keputusan akal kita yang kita faham. Sebab tu kena belajar dulu. Belajar collect data. Ilmu ni dipanggil data lah. Sebab akal tak ada data, dia tak boleh buat keputusan. Dia kena masukkan data, maklumat. Masukkan maklumat. Lepas tu dia kena bagi dia analisis. Bagi dia fikir. Masukkan makna pendengar apa. Makna penglihat apa. Tuhan mempunyai sifat penhidup. Apa makna penhidup? Satu persatu ciri Tuhan masukkan dalam minda. Kemudian fikir. Jangan masuk je. Kena fikir. Fikir itu dia faham. Oh, dia kata Tuhan ini. Sebelum dia belajar, dia just dengar je. Tuhan mempunyai sifat, nama dia pengelihat. Penglihatan. Dia boleh melihat setiap benda yang ada. Apa saja benda ada, dia boleh tengok. Walaupun tak ada cahaya. Kita tengok benda ada cahaya je. Itu dipanggil limit. Allah limitkan penglihatan kita hanya terhadap benda yang ada cahaya. Tuhan tak. Tuhan penglihatan dia ini, dia boleh tengok semua benda yang ada. Asalkan status ada, nampak. Baik. Apabila dia belajar, dia tahu yang kata makna penglihatan ada pada Tuhan tu apa dia. Apabila dia faham, lalu tanggungjawab dia buat keputusan ataupun pengakuan terhadap apa yang dia faham. Itu step kita nak kenal Tuhan. Itu langkah-langkah kita nak kenal Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya yang kita kenal itu ialah pengakuan itu. Mengaku tak kata Tuhan ni ada sifat penglihatan? Iya. Tak boleh tak ada. Apabila kita kata tak boleh tak ada, kita pun buat keputusan mesti Tuhan ada. Mesti itu ukun akal. Mesti itu keputusan. Nak lahir keputusan, pengakuan. Mesti Tuhan ada sifat. Tak boleh tak ada. Dia dah fikir dah. Tu dia panggil hukum. Akal. Jadi kita kena tahu dia punya flow dia. Akhir, last kali tu, keputusan. Permulaan, mencari maklumat. Akal dia perlukan data. Cari secukup mungkin. Maklumat, ilmu. Cari ilmu. Tiap-tiap ciri Tuhan cari. Fikir. Lepas fikir, keluarlah keputusan. Maka keputusan dalam bentuk pengakuan mesti Tuhan ada sifat yang nama penglihat. Maka itulah orang panggil dalam bahasa akademiknya iman. Orang panggil orang dah percaya kepada Tuhan. Tu. Tapi dia ada langkah dia lah. Bukan dengar semata-mata dengar, tak faham pun. Nak buat keputusan macam mana? Nak buat pengakuan macam mana? Baik. Jadi, wajib ini, mesti ini, hukum akal. Akal kita ni kita tahu dah. Yang kata hukum itu ialah mesti itu. Mesti sungguh ada ataupun mesti sungguh. Saya nak untuk pagi ni tuan-puan, kita intro dulu. Kita tak payah dalam lagi. Intro dulu, faham mesti je. Mesti sungguh ke, mesti ada ke, tu sekejap lagi.
Kita faham dulu, mesti. Keputusan tu dulu. Ada kalanya keputusan itu kita tengok benda. Kalau benda tu jenis ada, kita kata mesti ada. Ataupun mesti sungguh ada. Kalau benda itu, just kita faham, sungguh je kita kata. Tu biar dulu. Kita faham dulu, satu je. Mesti. Confirm. Pasti. Tentu. Tu keputusan. Okey. Kita nak putuskan ini, nak putuskan apa? Mesti ada benda. Maka benda yang kita nak putuskan itu dipanggil wajib. Ni benda. Di luar ini dipanggil benda. Ni untuk makhluk lah. Kalau Tuhan kita tak nampak. Ni makhluk. Dalam bahasa akademik. Ilmu kalam ni tuan-tuan dipanggil makhluk. Setiap objek dipanggil makhluk. Dipanggil alam. Dipanggil jirim. Ini bahasa akademik tuan-tuan. Walaupun ada persamaan dengan bahasa sains, fizik, dia makna dalam bahasa usuluddin. Dibincang atom, jirim, jisim. Itu nama bagi makhluk. Istilah, terma bagi makhluk. Terma ini dia ada makna tersendiri. Jangan kita samakan dengan ilmu lain. Tak sama dengan ilmu falsafah lain. Dia muncul je pada zaman falsafah, tapi dia makna lain. Ni orang tak faham tuan-tuan. Tu orang duk kata ilmu rumuh penyusun Asy'ari ni, penyusun. Maksud dia buat modul. Modul tu memang dia ambil daripada Quran. Dia modul je. Zaman Nabi tak ada modul. Tak perlu modul zaman Nabi, sebab Nabi ada. Nabi tak perlu menyusun pun. Sahabat Nabi boleh direct dengan Nabi. Mati je Nabi, mati para sahabat. Perlu kepada modul secara sistematik untuk mudah dan cepat kita faham. Maka modul yang mudah untuk kita faham belajar ilmu tauhid disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Terma dia banyak sama dengan falsafah. Sama je, makna lain. Tu orang tak faham. Sama je. Kita akan bertemu tuan zat, ZAT. Yang tanya doktor. Tanya doktor zat, dia kata nutrisi. Zat dalam ilmu kalam bukan nutrisi. Lain. Zat dalam ilmu kalam, menurut ilmu kalam, zatun mutasipun. Apa maksud dia? Diri. Diri benda. Tetapi zat ni dia eksklusif. Tak boleh guna untuk lain. Dalam ilmu kalam, apabila sebut ZAT, dia refer kepada Tuhan dia. Diri. Zat ni diri. Diri apa? Diri Tuhan. Tak boleh guna untuk lain. Itu terma, istilah. Jadi setiap bidang ilmu, dia ada istilah dia. Tu ulama kata, kullu ta'ifatun. Setiap medan ilmu, istilahun. Ada terma yang tersendiri. Kita tak boleh samakan. Jadi ni orang panggil benda. Dalam bahasa akademik, ilmu kalam, akademik ni ilmu kalam lah. Bukan akademik lain. Dipanggil jirim. Jirim ni objek. Jisim, objek. Tuan-tuan jangan terkeliru dengan kita belajar dulu ni. Jisim, jirim. Ini jisim dan jirim dalam ilmu kalam, objek. Objek. Apa saja objek dipanggil jirim. Kenapa dia tak panggil zat? Zat khusus untuk Tuhan. Sebab Tuhan pun benda. Yang ni pun kita panggil benda. Tuhan pun benda. Tuhan tidak boleh dipanggil jirim dalam ilmu kalam. Kenapa? Dia nak bezakan zat khusus untuk diri Tuhan. Kalau diri makhluk dipanggil jirmun, dipanggil jirim. Benda yang berobjek dipanggil jirim. Maka ini kita nak buat keputusan tuan-tuan. Saya nak cerita kat tuan-tuan untuk pagi ni keputusan yang kita nak pandai buat mesti itu akal. Itu keputusan akal. Ni benda, yang ni dipanggil benda yang akal akan buat keputusan. Dalam bahasa akademik ni dipanggil wajib, di sini panggil wujub. Tahu tak faham tak apa itu? Ini dipanggil wajib, ini dipanggil wujub.
Bahasa kita, yang ni dipanggil benda yang akal akan hukum, dan hukum di sini. Di sinilah keputusan. Orang tanya kita, ni air. Kita berkata, ya air, nampak. Dalam air ni putih. Kita yakin tak? Dalam air ini ada kandungan. Yang nama dia minerals. Ni jangan tanya doktor. Ni tanya kita orang biasa ni. Tak payah tanya doktor pun. Tanya kita orang biasa ni. Dia percaya tak? Jangan tanya doktor. Kita orang biasa. Dia kata, saya nampak air je. Kandungan dalam tu nampak? Tak nampak. Nak cerita kat tuan-puan, benda yang tak nampak, tapi dibuktikan dengan pemikiran, dengan ilmu dia. Ilmu. Akhirnya, pemikiran dia. Maksud dia buat dengan keputusan akal dia. Dengan ilmu yang dia ada. Walaupun dia tak tahu, tapi dia just basic je dia tahu. Doktor memang dia tahu. Ni kita orang biasa. Kita orang biasa ni, kita tanya ni air. Ya, dia kata. Kita pun tanya, ni air apa ni? Dia kata air biasa lah. Tahu air biasa, air apa? Air mineral. Macam mana boleh kena mineral? Dia kata tengok tudung lah. Itu salah satu tanda pembuktian dia bahawa dalam ini walaupun dia tak nampak tapi dia percaya dengan ada bukti. Apa dia bukti? Ini contoh tuan-puan, contoh biasa. Tudung. Oh, dia kata saya biasa sembang dengan doktor. Doktor kata yang tudung putih tu drinking water. Air minuman. Ini pun boleh minum dia kata. Kita hak jahil ni bukan tahu drinking water ke air mineral, bukan tahu apa. Belasah je. Ni air dahaga belasah je. Hantam aja. Bukan tahu drinking water apa dia, mineral apa dia. Bukan kita tahu badan kita perlukan air. Air yang macam mana? Air yang mengandungi mineral. Bukan air yang kosong. Drinking water tak ada apa. Itu kita dah tahu. Ini contoh kita tak tahu pun. Tapi kita pernah je dengar doktor kata, kalau nak tahu, pilih air yang tudung dia itu. Tudung jangan warna putih. Itu dipanggil bukti. Bahawa, sebagai bukti ni tanda. Bahawa di dalam ini, air yang ada kandungan mineral. Dia kena ada bukti. Maka kita pun percaya. Kita percaya. Apabila kita percaya air ni walaupun kita tak nampak, ada di dalamnya kandungan mineral. Walaupun tak boleh sebutlah apa dia, jenis kandungan, kena tanya doktor lah. Magnesium ke apa, potassium ke apa. Kena tanya doktor. Kita just tahu, umum je. Kandungan ini ada mineral. Bukti apa? Tudung. Maka apabila kita percaya, kita buat keputusan. Orang tanya, tak, ada agak-agak ada mineral tak? Confirm. Mesti ada mineral. Macam mana kau nampak? Tak nampak pun. Aku ada bukti. Bukti apa? Tudung. Walaupun tipu tudung pun contoh. Ni nak cerita biasa ni. Lalu dia pun buat keputusan dengan penuh yakin. Tak berganjak. Tu keluar mesti tu. Mesti ni tetap, tentu, tak boleh berganjak. Confirm dia kata. Pasti. Mesti. Air ini ada mineral. Maka mesti itu di sini. Dan ini dipanggil benda yang dia buat keputusan. Tu. Jadi kesimpulan takut peni tuan-puan. Mesti je. Tu je nak point nak ceritanya. Nak cerita mesti je. Sebab apa guna mesti tu? Nanti ciri Tuhan. Ni baru satu ni kita cerita. Contoh makhluk, contoh objek. Sebab tak semestinya benda tak nampak itu kita tak percaya. Kita percaya. Tapi kena ada maklumat, kena ada ilmu. Ilmu itulah kita faham dengan bimbingan wahyu. Akhirnya kita buat keputusan mengikut wahyu, mengikut syarak. Keputusan tu je tanggungjawab kita. Keputusan apa? Mesti ada ataupun mesti tak. Ada ke tak mineral ni?
Mesti ada. Bukan dia kata tak. Tak, dia mesti ada. Lalu dia pun buat keputusan, mesti ada mineral. Bukan mineral tu. Mineral, dia tak buat keputusan pun memang tetap ada sampai kiamat dalam ni mineral. Walaupun dia tak tahu pun tetap ada mineral dalam ni. Walaupun dia tak tahu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Walaupun tak kenal Tuhan ada beberapa ciri, tetap Tuhan sampai kiamat. Sampai bila-bila, Tuhan tu tidak menjejaskan ciri dia, tidak mengurangkan kesedikit pun. Walaupun semua makhluk tak kenal dia. Baik. Jadi satu, wajib. Wajib maknanya. Kita baca makna, kemudian kesimpulan kita dah faham. Mesti itu. Wajib. Maknanya makna wajib. Ini makna ni larah bahasa akademik. Confirm tuan-puan tak faham ini. Sebab dia sebenarnya poin dia mesti je. Tapi tuan-puan tengok larah bahasa dia. Baran yan, perkara. Baran tu perkara. Kitab tu banyak baran. Baran yang tiada terima oleh akal. Dahlah bahasa lama. Dahlah bahasa lama, larah akademik pula. Kalau bahasa moden, larah akademik pun payah nak faham. Ini dah bahasa lama, larah akademik. 2 kali kita tak faham. Baran ini perkara yang tiada terima oleh akal. Apa yang akal tak boleh terima, akan tiadanya. Nak kata tiada, akal tak boleh terima. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Panjang makna. Tapi poin satu je. Mesti ada. Dia kata apa? Akal nak rational. Akal yang rational. Tak boleh nak buat keputusan. Tu makna tak boleh terima. Tak boleh nak buat pengakuan. Ada. Tak boleh. Apa tiada? Dia tak boleh nak kata tak ada benda ni. Tak boleh. Apabila akal tak boleh nak cakap tidak ada, apa yang akal cakap? Mesti ada. Tu je poin dia. Dia nak cerita. Mesti ada. Akal buat keputusan mesti ni. Mesti apa? Kalau benda tu ada, dia akan buat ada lah. Mesti ada. Kalau benda tu sungguh, dia kata mesti sungguh. Tu basic. Kalau yang detail, mesti sungguh ada. Mesti sungguh tiada. Tu panjang sangat. Mesti sungguh ada, mesti sungguh tiada. Itu mesti sungguh ada, ataupun dipanggil mesti sungguh je. Tu biar dulu. Kita just pagi ni, mesti. Kalau benda tu ada, dia kata mesti ada. Tak boleh tiada. Kalau relate dengan ni tadi, mesti ada mineral. Kalau di Tuhan pula, Tuhan ada sifat yang nama dia qudrah, perkuasa. Dia boleh berkuasa. Dengan ber. Dia boleh berkuasa dengan sifat perkuasa pada diri dia. Dia boleh mengadakan dan meniadakan segala mungkin. Kenapa? Kerana dia ada sifat perkuasa pada diri dia. Apa akal nak hukum? Akal yang dibimbing oleh syarak akan buat keputusan Allah ini tak boleh dia lemah. Lemah itu tak boleh. Sebab dia cerita sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai' qadir. Dia cerita. Dia buat pengistiharan. Dia declare secara terbuka. Secara jelas. Bukan indirect. Direct dia kata. Dia mempunyai power yang sangat. Sangat power. Dia punya kudrah dia itu. Tidak ada bandingan. Tidak ada satu benda lain yang boleh tandingi kuasa dia. Lalu kita pun kata apa? Akal yang dibimbing oleh syarak, nak kata dia lemah, tak boleh. Lepas tu nak cakap apa? Mesti ada kudrah pada Tuhan. Mesti ada. Sebab kudrah tu ada. Lalu kita pun buat, mesti ada. Itu wajib. Contoh. Dia kata, barang ini perkara yang tiada terima oleh akal, akal tak terima. Akal tak boleh buat keputusan. Itu mana tak terima. Akan tiada. Tiadanya barang tu. Tak boleh, akal tak boleh terima nak hukumkan benda tu tiada. Lalu dia pun buat keputusan mesti ada. Seperti, mana contoh? Zat Allah. Apabila Allah disebut zat. Zat Allah. Zat ni mana? Diri. Diri Allah. Nanti kita akan bertemu dengan makhluk, dia akan guna istilah lain. Makhluk dia akan guna objek, jirim. Jirim.
Dan contoh lain, segala sifat kesempurnaan baginya, bagi Allah, yang tiada terhingga dan tiada boleh habis bilannya. Ini sifat Tuhan dia, banyak sifat kesempurnaan dia, sehingga tak mampu dibilan oleh manusia. Banyak tak banyak. Tapi kita yang wajib kita bilan 13. Induk sahaja. Wajib kita belajar sampai faham. Baik, habis satu tuan-puan. Dua, kita belajar dua je hari ni. Nanti yang ketiga, bulan depan. Yang ketiga tu boleh. Boleh ada, boleh tak ada. Tu mudah yang ketiga. Dua pagi ni. Pertama, mesti ada. Yang ni wujub. Mesti ada. Yang kedua, mesti tidak. Tu. Baik. Di benda ni, sebenarnya tuan-puan, kita dah guna. Bahasa kita setiap hari kita guna. Kita buat keputusan setiap hari. Cuma, keputusan yang kita buat setiap hari itu dalam kehidupan kita, bukan keputusan terhadap Tuhan. Jadi kita nak match dengan laras akademik ini, ilmu ketuhanan ini, untuk pandai buat keputusan berkaitan dengan ciri Tuhan. Adapun sesama kita biasa buat keputusan. Biasa buat. Kadang-kadang kita tak tahu itu kita decide menggunakan akal kita. Kita dah biasa buat. Kalau tuan perhati penggunaan bahasa orang Melayu, memang tepat dengan laras akademik. Memang tepat. Dia jaga bahasa, cuma kita je tak tahu. Kalau keputusan itu dia tengok bahasa dia, saya nak cerita bahasa yang digunakan oleh orang kita, orang Melayu kita, memang tepat dengan laras akademik ilmu tauhid. Dengan hukum akal. Kalau hukum akal ni tuan-tuan, hari ni kita baca basic baru. Nanti akan datang kita akan sebut secara detail sikit. Kalau benda itu jenis ada, dia akan sebut mesti ada. Ataupun dia kata mesti sungguh ada, dia tambah lagi. Tentu ni ada ni. Dia kata mesti ada. Tapi kalau benda itu, ada kalanya orang kita tak kata pun ada. Dia kata sungguh aja. Tak kata ada. Dia kata ya, sungguh aja. Dia tak kata ada. Kenapa dia tak kata ada? Sebab benda itu status dia bukan ada pun. Just sungguh. Apabila benda itu sungguh, akal dia buat keputusan sungguh. Cuma kita terkadang guna bahasa terbiasa sampai kita pun tak tahu sebenarnya. Contoh macam ni tuan-tuan. Benda ada, okeylah macam mineral tadi. Kita kata ada, kita tak kata sungguh, kita confirm ada. Sebab mineral tu memang ada pun. Ada benda yang memang benda tak ada pun, tapi kita kata sungguh. Sebab tu keputusan dia mesti sungguh, mesti ada tu. Tapi hari ni kita mesti je. Apabila orang cerita kepada kita, cantik. Kita ambil cantik dulu. Kita ambil status orang. Status orang tuan-tuan, status orang. Solo, janda, duda. Itu nama tu, duda. Nama bagi status dia. Solo, single, nama bagi status dia. Kalau kita lah kata tuan-puan, abang tanya, dia kata, Ustaz nampak macam tak ada isteri je. Saya kata, saya solo lagi. Dia kata, betul ke? Dia pun tanyalah, nak cari bukti ni. Dia nak buat keputusan, kena ada bukti. Betul ke Ustaz ni kadang-kadang sembannya kencam ni? Dia pun tanyalah kawan-kawan, Ustaz tu betul? Lalu ni, tanya kawan ni. Ni dia selalu follow saya. Tanyalah, Dek, Ustaz tu solo ke? Oh betul-betul ban, dia solo. Contoh je ni, contoh. Lalu abang kita ni buat keputusan. Oh, sungguh solo. Kenapa dia kata sungguh? Dia tak kata, oh ada solo, mana ada. Nampak tak bahasa kita? Laras bahasa kita tepat tuan-tuan. Kalau benda itu just dia faham je. Bukan ada pun. Dia tak akan kata ada. Dia kata sungguh. Oh, solo sungguh rupanya. Apabila sungguh, confirm. Dah confirm tu. Sungguh. Kenapa dia tak kata ada? Kerana
Status kita solo, single, duda, janda. Bukan ada. Jangan nama bagi status. Orang yang kematian suami dinamakan janda. Orang yang kematian isteri, nama dia duda. Orang yang tak berkahwin lagi, nama dia single. Nama bagi apa? Nama bagi status. Boleh nampak tak duda pada muka dia? Mana ada, sama je. Muka duda, muka tak duda. Nama sama je, muka janda, muka tak janda. Sama je. Nampak pada mana janda? Janda berhias. Nama je berhias. Bukan nampak dia tu make up lebih apa. Nama, istilah orang kita ada nama janda berhias. Apa hukum berkahwin dengan janda berhias? Dia ada hukum. Tu nama. Cantik, sama. Cantik ni. Nak cerita, cantik nama bagi pattern muka dia. Bukan ada cantik itu, yang ada muka. Sebab tu kita kata, kalau kita cerita kat orang, Tok Bila baru kahwin. Tok Bila contoh je, Tok Bila kita dah kahwin lama dah. Tok Bila baru kahwin. Cantik lah isteri Tok Bila. Dia kata, takkan tak cantik. Tengok siapa? Tok Bila. Kemah Tok Bila sembat. Tok Siak kata, betul ke cantik? Pergilah, dia kata, tengok rumah aku, nak tahu cantik mana. Dia pun pergi tengok, pergi ziarah rumah Tok Bila, kata baru kahwin. Tengoklah isteri dia, ni contoh je, tuan je duk tengok bini orang, ni contoh. Dia pun tengok, tu dia kata, memang cantik sungguh. Kenapa dia tak kata ada cantik? Sebab cantik itu bukan ada. Sebab tu dia kata, Masya Allah, ada cantik. Dia tak ada, tak cakap. Dia tak kata banyak cantik, tak ada. Itu orang baru belajar bahasa Melayu je. Baru datang Malaysia, banyak cantik. Itu orang baru belajar bahasa Melayu. Cantik, dia tak boleh cakap banyak. Dia cakap sungguh tak sungguh je. Sebab tu orang kita kata cantik sungguh. Itu bahasa. Anak muda ini dia ubah laras bahasa betul ni. Ini laras bahasa betul ni. Sungguh, kerana dia bukan ada. Dia just impression pula. Dia just nak menceritakan bentuk muka cantik, pattern, design muka cantik. Yang adanya ni muka. Muka ni ada, cantik tak ada. Peni tu. Tu peni tu. Tapi kita guna okey, tak pening guna. Tak kata ada cantik, tak kata banyak cantik. Tak. Kita kata cantik sungguh. Orang ini, anak muda ini dia tukar habis. Cantik gila. Habis dah. Lagi terbaru, bapak cantik. Terhabis dah. Ni zaman tu dah habis dah. Tak ada dah cakap sungguh ni. Dah jadi gila cantik, cantik bapak cantik. Bapak cantik tu nak cerita cantik sungguh tu, dia tak cakap mak cantik tak, ibu cantik tak, dia kata bapak cantik. Tu tanda keputusan yang kita buat dengan akal. Benda yang ada, dia kata mesti ada. Benda yang sungguh, mesti sungguh. Mesti tu kita nak faham pagi ni. Baik. Okay, yang kedua. Pakai tak sambung yang kedua. Dah habis masa dah. Mustahilun maknanya wallahu alam. Jadi pagi ni satu cukup tuan-tuan. Mesti je pagi ni. Semban punya main lama, satu je. Mesti. Kacau ustaz ni dia tu. Apalah tuan-tuan, at least kita pandai buat keputusan mesti. Mesti ada Tuhan. Tu mesti ada Tuhan tu. Apabila ada Tuhan, macam mana ciri dia? Tuhan mesti ada ciri yang nama dia Qudrah. Tu kita akan bincang 13. Semua mesti ada, mesti sungguh. Dia dua ni. Kalau Tuhan tu tak mula tuan-tuan, tu bukan ada, tu mesti sungguh. Sama, sebab tu saya buat konsep permulaan ni tuan-tuan, untuk tuan-tuan tahu mesti sungguh dengan mesti ada tu. Apabila ciri ketuhanan pun sama. Ciri ketuhanan 13 tu, dia ada 7 je yang ada. Hak lain tu just faham je. Hak lain contoh kita belajar ciri nombor 2. Nombor je tuan-tuan, di Tuhan tak ada nombor. Nombor 2 ciri dia kidam, tak mula. Dia tak. Ciri pengenalan Tuhan nak faham ketiadaan pada dia. Kita faham, jenis tak. Ciri nak kenal dia, tapi jenis tak. Tak apa? Tak mula. Tak mula tu ciri dia. Kita
ada mula ciri kita. Sebab tu kita tanya, bila haji mula hidup? Itu kasar saja. Orang tanya, umur berapa? Kenapa tanya umur? Walaupun umur rahsia. Sebab nak tahu dia bila mula hidup di dunia. Kerana ciri pengenalan manusia, dia ada mula hidup. Ciri permulaan hidup dia. Tapi Tuhan dia tak ada. Tuhan ni huwal awal, yakni tidak ada mula bagi ada dia. Itu orang pecah kepala fikir tu. Bukan suruh fikir. Tak ada mula tu. Tak ada mula, tak nampak pada Tuhan. Kita faham je. Tak ada mula. Macam saya tengok. Wan ni. Umur dia cakap umur dia 40. Nampak dah 40? Tak nampak. Dia kata saya ni ustaz dah 40 tahun dah hidup. Maknanya saya mula 40 tahun dulu. Saya hidup 40 tahun dulu. Nampak tak? Tak nampak. Kita faham? Ya, faham. Oh, kita kata sungguhan nampak macam ni betul lah. Sungguhan 40 ni tak kelentum lah. Tapi kalau cakap umur macam ni 20, kelentum. Nampak? Tak nampak 20 di badan dia. Tapi faham? Faham. Begitu juga Tuhan. Nampak tak? Dia tak ada mula. Tak nampak. Kita faham? Faham. Sebab dia kata, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wal awal, tidak ada mula bagi adanya diri. Dia cerita. Kita pun pegang. Faham? Tak payah duk fikir. Macam mana tak ada mula? Kita ada mula. Dia duduk sama dengan dia. Kita pun nak kenal banyak jenis tak. Nak kenal orang pun sama tuan-tuan. Banyak ciri tak ni pada orang. Saya ni tak muda. Saya ni tak tua. Tu nak kenal lah. Orang tanya ustaz ni nampak macam tua. Saya belum tua. Muda. Memang tak muda. Lepas tu, orang tahulah ni dia pertengahan lah ni. Umur 50 lah ni. Itu kenal lah tu. Melalui ciri tak. Tak tua, tak muda, tak handsome. Nak kata handsome, tak. Tak handsome pun tak juga. Tu pertengahan lah tu. Kenal tak? Kenal lah. Ni tak tinggi, tak rendah. Kenal lah. Itu cara kita nak kenal pada orang. Jenis tak. Tak tinggi, tak rendah. Semua itu jenis tak. Ada pada Tuhan 6 jenis tak. Tak mula, tak berbilan, tak sama. Jenis tak. Kita kena faham. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas daurah pukul 12 tu kan. Tu kan. Nanti kalau jadi lepas asal